bermakna hubungan beliau dengan Dang Wangi semakin renggang. Ya, siapa kata sedemikian itu, Memanda? Hamba lihat mereka semakin akrab. Sesungguhnya hati baginda sudah tertarik dengan Dang Wangi lebih daripada Tuan Tijah. Ini bermakna sia-sia sajalah si tua tu membawa pulang Tun Teja. Ya, bukannya Memanda tak tahu akan perilakunya si Hang Tua tu. Dia sanggup melakukan apa saja untuk menarik perhatian rajanya, walaupun ke lautan api sekalipun. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Ya, begitulah. Seperti Raden Mas Ayu yang Memanda jodohkan dengan Baginda Sultan itu. Tidak lebih daripada seorang gundi di istana ini. Jika Baginda Sultan menghajatinya, dititahkannya saja datang. Raja yang berkuasa boleh melakukan apa sahaja kehendaknya. Tidak ada siapa-siapa yang boleh memperkatakannya. Jadi tuan hamba masih mendapat kelebihan daripada baginda raja. Ya, kerana Dang Wangi masih menjadi kekasihnya. Ya, begitulah. Tapi persoalannya, Dang Wangi itu ada mempunyai hubungan sulit dengan Hang Jebat. Hamba tak tahulah setakat mana hubungan itu. Tetapi yang sulitnya memang mereka itu terlampau rapat. Memang itulah yang hamba selalu perhatikan. Apakah kita tidak boleh lakukan sesuatu dengan kesempatan ini? Soalnya sekarang tuan hamba, yang menjadi penghalang segala cita-cita kita ke atas baginda raja ialah 5 hulu balang itu. Budak-budak keparat. Kalau dapat salah seorang kita singkirkan, kedudukan kita di sisi raja akan menjadi lebih selesa. Ya, antara 5 bersaudara itu, Hang Tua dan Hang Jebat adalah benteng mereka. Benteng kekuatan raja dan bendahara. Benteng-benteng inilah yang harus kita pisahkan. Raja, bendahara, Hang Tua, Hang Jebat. Ya, Hang Tuah dan Hang Jebat. Persahabatan mereka lebih daripada saudara kandung. Sama-sama kuat dan sama-sama gagah. Dan Baginda Sultan masih bergantungan kepada mereka. Alangkah baiknya kalau persaudaraan mereka kita putuskan. Bagaimana caranya, Memanda? Kita biarkan mereka bersengketa. Kita wujudkan sengketa itu. Hang Tuah dan Hang Jebat akan berbunuhan sesama sendiri. Ya, benar tu Patih. Hang Tua dan Hang Jebat bertikam. Salah seorang harus kecundang. Dan Dang Wangi kita jadikannya sebagai penyebab. Itulah yang sebaik-baiknya. Bagaimanapun, kita akan pisahkan Hang Tuah dan Hang Jebat. Walau dengan apa cara sekalipun. Teluk Penyengat nama tempat ni. Kau biasa dengan tempat ni lagi? Ayah hamba sering mencari bakau di sini. Tapi semenjak belakangan, tempat ini semakin berbahaya. Sesuai dengan nama tempat ni. Tempat mereka bersembunyi dan menyerang mangsa mereka. Seperti penyengat keluar dari sarang. Betul kata kau, Tuah. Patutlah megak alang di laut boleh bertahan sekian lama. Dia menjadi kaya dengan merompak dan menyamun. Sudah beberapa kali hamba tangkap dia. Tapi lepas lari. Pengawal penjara kita pun sama rasuah. Sogok sedikit, habis pintu penjara dibukanya.
orang pengawal tu. Kita kena selesaikan mereka dulu. Kalau boleh, kita menyamar jadi orang mereka. Okey. Sekarang kerja kamu. Kau tahu? Masa dia lari, aku kejar dia. Dia terjatuh. Aku tendang dia. Tapi dia bangun. Aku tendang lagi. Bukan main sakit dia kena. Ya. Apa? Ada orang mengendap? Tak mengendap lah. Dia datang mengendap ni. Bawa minuman ni. Oh, minuman. Dah, kau boleh pergi. Lagi? Cerita lagi? Nanti aku minum dulu. Minum. Wah. Sungguh enak minuman ni. Daripada mana kamu dapat? Berdengung. Berdengung? Berdengung telinga aku dibuatnya. Dari Kesang Muara. Aku dapat dari seorang pengusaha India. Apa? Dagang juara? Apa dia mau ke sini? Mau lempar maut dibuatnya? Hei, aku bukan kata dagang juara. Kamu bertanyakan tentang minuman ini, kan? Ya. Ya aku cakap Kesang Muara. Apa yang kamu takut dengan dagang juara? Setiap kali dia bersabung ayam denganku, semua ayamnya kalah. Apa dia datang ke sini? Nak menuntut hutang? Aku tak berhutang dengannya. Sebaliknya, dia yang berhutang denganku. Pasal pertaruhan ayam itu. Hei, aku bukan mengatakan dagang juara. Yang aku katakan Kesang Muara. Di mana air tua ini dibuat. Balul! Apa yang kamu cakap? Cakap buat sikit, aku tak faham. Bodoh! Dah bodoh, dungu pula. Hoi! Bukan aku yang dungu. Tapi engkau tu yang peka. Sekejap. Ini kapak. Kamu boleh membelah dua kepala dagang itu. Hei, siapa yang cakap kapak? Tadi kamu kata mau kapak. Kapak ini bagus untuk berperang. Mai sini dah. Bodoh kapak, minum dulu. Nah, minum. Bodoh. Siapa yang bodoh? Lepaskan!
Bagaimana boleh mereka masuk kemari? Mereka menyamar, Datuk. Apa? Burung camar? Dia kata dia diserang burung camar. Setahu aku, belum pernah burung camar serang manusia. Sebesar mana camar tu? Hah? Sebegini teruk sekali. Jangan banyak soal lagi. Yang penting kita selamatkan diri. Mari. Mana nak cari? Cari apa? Daun kari. Pekak betul. Sini dah. Pekak. Tunggu tak? Tunggu. Kapak kau sini. Sini kau. Kau pegang kapak ni. Lawan mereka habis-habisan. Jangan biarkan mereka hidup. Faham? Dah balik. Mengalah. Lari. Mana Megat Lalang? Dia sudah lari, Tuan. Bangsat. Dawangi. Sultan memerintahkan Dawangi masuk menghadap. Datuk. Ngawal, Ya, Datuk. apakah berita yang kau sampaikan kepada Dawangi sebentar tadi? Tidak ada apa, Datuk. Cuma Sultan memerintahkan Dawangi masuk menghadap. Lagi? Tidak ada apa-apa, Datuk. Itulah kau. Berlupa. Bukankah Sultan menitahkan juga Tun Tija menghadap? Sekarang lebih baik kau sampaikan titah baginda itu. Kalau tidak, kau akan dihukum. Baik, Datuk. Pergi sekarang. Apakah hajat maka tuanku beria benar hendak bertemu Patih? Dan Wangi, salahkah beta berhajat ke atas kamu untuk menghiburkan kesepian hati beta ini? Ampun tuanku. Sesungguhnya tuanku berhak ke atas sesiapa saja dalam istana ini. Namun sesungguhnya Dan Wangi, beta lebih senang apabila bersama dengan kamu. Ampun tuanku. Tidakkah Paduka Si Tun Teja itu seorang raja perempuan yang sungguh cerita? Dan Wangi, apakah kecantikan saja sudah cukup untuk melayakkan seorang perempuan menghiburkan akan pasangannya? Maafkan beta. Adinda Tun Teja. Yang Wangi. Ya, Mbak Iwan. Baginda Raja Perempuan Tun Teja nak jumpa. Baiklah. Dan Wangi, silakan.
Ampun tuanku, pacar Dang Wangi masuk menghadap. Silakan Dang Wangi. Ampun tuanku. Duduk. Di kamarku ini, tidak kusediakan tempat duduk untuk orang lain selain dari aku. Sejak bila kau menjadi perempuan istana ini? Sejak sepurnama kemangkatan Raja Perempuan tuanku. Oh, jadi kau mengambil kesempatan untuk berdampingan dengan raja supaya kau dikurniakan pangkat? Ataupun, mana tahu, untuk jadi raja perempuan? Demi Allah tidak tuanku. Tidak terlintas walau seurat kulit bawang sekalipun niat dalam hati Patik ini akan demikian itu. Kalau yang demikian, bagaimana baginda raja boleh terlalu akrab dengan kamu? Ampun tuanku. Patik pun kurang periksa. Patik hanya menjalankan perintah jika Patik dititahkan. Adapun Patik ini hamba. Dipanggil, Patik datang. Dihalau, Patik pergi. Baiklah kalau begitu. Jangan sekali-kali kau masuk ke dalam kamar baginda tanpa izinku. Ambillah sejumlah wang perak ini untuk menyara hidup kau di luar istana. Rambus, pergi kau dari sini. Patik memang sudah lama berhajat meninggalkan istana ini, Tuanku Puteri. Tak payah dengan wang perak itu pun, Patik akan pergi. Terima kasih kerana menghalau Patik pergi dari sini. Ampun, Tuan. Ya Tuan Hamba, sekaranglah masanya kita mainkan jarum kita Tuan Hamba. Pastinya Dang Wangi akan pergi mencari Hang Jebat. Dan kita tidak boleh maklumkan kepada Sultan tentang hubungan mereka. Tetapi kita mesti beritahu Sultan supaya memerintahkan Hang Tuah pergi mencari Dang Wangi sampai dapat. Ya, ketika itu Tua pasti bertemu dengan Jebat. Kali ini Jebat pasti tak akan membenarkan Tua membawa Dang Wangi kepada rajanya. Mereka pasti bertarung. Ya, mereka mesti bertarung. Dan keris Tamingsari berada di tangan Hang Tuah. Pastinya salah seorang akan kecundang Tuan Hamba. Pastinya salah seorang akan kecundang. Dan Hang Tuah akan meratapi kematian sahabatnya. Dan dia pasti tidak boleh bertugas dengan sempurna. Ya. Persoalannya sekarang, apakah Baginda Sultan sudah tahu yang Dang Wangi tidak ada dalam istana? Iya. Inang, Ya, Memanda Patih. apakah benar Tuanku Puteri telah menghalau Dang Wangi dari istana? Bukan menghalau, cuma mencadangkan ia meninggalkan istana ini untuk keselamatan dirinya.
Mengapakah sedemikian itu, Mak Inang? Bukankah Dang Wangi itu adalah kekasih raja? Dan keselamatannya di istana ini pastinya terjamin. Periksalah, hamba kurang maklum akan perkara ini. Maafkan hamba memanda. Silakan. Ya, sebenarnya kita hanya mahu kepastian apakah Dang Wangi itu benar-benar telah meninggalkan istana. Ya, Tuan Hamba. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harapkan diampun. Jika tuanku meminta pandangan patik mengenai Dang Wangi itu, pada firasat patik, eloklah kita cari dia sampai dapat. Ampun tuanku. Benar, tuanku. Akan Pacal itu telah lama berkhidmat di istana dan pengalamannya sebagai dayang tiada tolok bandingnya, tuanku. Ampun, tuanku. Ampun tuanku. Lagi pun meninggalkan istana dengan tanpa izin daripada tuanku itu adalah satu kesalahan besar. Calang-calang orang boleh dihukum dera ataupun dibunuh, tuanku. Ampun tuanku. Maksud kamu mencadangkan beta membunuh Dang Wangi itu? Tuanku, sudah tentu tidak, tuanku. Takkanlah tuanku tergamak untuk membunuh Dang Wangi yang cantik jelita dan tinggi budi pekertinya. Ampun, tuanku. Itulah yang menghairankan beta. Kenapa sanggup dia tinggalkan istana, sedangkan apa sahaja yang dia kehendaki, beta turuti. Di antara perempuan yang paling beta sayang di istana ini adalah Dang Wangi. Namun beta kesal dengan apa yang telah dilakukannya. Ampun tuanku. Oleh kerana itu, kita kena cari dia sampai dapat. Ampun tuanku. Siapakah yang beta patut titahkan untuk mencari Dang Wangi? Ampun tuanku. Jika diizinkan patik memberi cadangan, iaitu Hang Tuah tuanku. Ampun tuanku. Hang Tuah? Hanya untuk mencari seorang perempuan, kita patut titahkan seorang yang berpangkat Laksmana. Ya, tuanku. Hang Tuah tahu selok-belok Dang Wangi. Dan lagi pun, Hang Tuah dan Dang Wangi ada hubungan, tuanku. Apa maksud memanda patih Dang Wangi mempunyai hubungan dengan Hang Tuah? Ampun tuanku. Bukankah Dang Wangi itu sebelum dimiliki oleh pihak istana sangat akrab dengan Hang Jebat? Dan Hang Jebat itu pula adalah sahabat Hang Tuah. Ampun tuanku. Mungkinkah kehilangan Dang Wangi ada kaitan dengan dua hulu balang itu? Eloklah kalau kamu berdua rujuk kembali dan menjadi suami isteri yang sah. Hamba tengok kamu berdua memang memerlukan di antara satu sama lain. Kalau dulu bercerai kerana Sultan. Soalnya bukan Sultan yang membuang Dang Wangi. Malah Sultan sedang mencarinya. Tun Teja lah yang sebenarnya menyingkirkan Wangi dari dalam istana. Kerana cemburu akan hubungannya dengan suaminya itu. Bang Jebat, bawalah Wangi pergi dari sini. Bawalah Wangi jauh dari negeri Melaka ini. Sesungguhnya Wangi tak tahan akan dugaan di sini. Kemanalah hendak Wangi mengadu akan diri ini?
Kalau Wangi pulang ke istana pun, Wangi akan menjadi sasaran penyiksaan orang-orang yang benci akan Wangi. Kasihanilah Wangi, Jebat. Jadilah seorang lelaki yang bertanggungjawab memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan. Kalau hamba boleh mempertahankan negeri hamba, kenapa tidak tuan hamba mempertahankan orang yang dikasihi? Bagaimana pula dengan Abang Tua? Adakah Abang Tua akan bersetuju dengan tindakan hamba? Serahkan saja pada hamba. Beta tahu Dang Wangi pergi disebabkan Tun Teja. Kamu maklum bukan, Tuah? Orang perempuan ini, kalau dia sudah meletakkan harapan pada seorang lelaki, maka kalau boleh, biarlah dia seorang saja yang memiliki akan laki-laki itu. Patut faham, tuanku. Namun begitu, walaupun beta ini dikelilingi oleh ramai perempuan, tapi kemesraannya tak sama seperti beta bersama-sama dengan Dang Wangi. Itu adalah perkara yang malang, tuanku. Adapun Dang Wangi itu hanya manusia biasa, kundi istana. Tuanku berhak memilikinya bila-bila masa saja, tuanku. Betul. Tapi jauh di sudut hati beta, terasa satu kerinduan apabila berjauhan begini. Beta terlalu rindukannya. Beta cemburukan akan laki yang mendampinginya. Oleh itu kamu pergilah cari Dang Wangi dan bawa dia pulang ke istana ini. Bagaimana kalau dia tidak mau? Pujuk dia dan ajak dia kembali. Tapi kamu jangan paksa dan lukakan hatinya. Ampun, tuanku. InsyaAllah, Patih akan lakukan apa yang dititahkan itu. Silakan, Tuan. Assalamualaikum. Aku kenal akan suara itu. Jebat. Aku Tua. Bang Tua. Macam mana, Bang? Kalau benarlah dia datang untuk mengambil Wangi, Abang akan jadi galang ganti. Geruh aku hari ini. Jangan, Bang. Jangan berbunuh sama sendiri. Bukankah dia sahabat Abang? Abang tua kita. Apalah bezanya sahabat dan perampas? Kedua-duanya sama-sama manusia, tapi hanya niat yang berlainan. Apa kabar, Tua? Kabar baik, Jebat. Aku dititahkan Baginda untuk mengambil Dang Wangi. Mereka tidak tahu kau yang membawanya untuk mengelakkan tindakan dari Baginda. Jebat, demi persahabatan kita, serahkan Dang Wangi. Segera kita selesaikan masalah ini, Jebat. Tidak sekali ini, Tua.
Kau boleh melakukan apa saja demi seorang raja, walaupun mencemarkan maruahmu sendiri di hadapan mata. Tahukah kau, Tuah? Sekiranya aku menyerahkan wangi pada engkau, berarti aku menyerahkan isteri aku untuk kau persembahkan pada raja. Untuk apa, Tuah? Supaya engkau mendapat kurnia pangkat dan darjat. Cepat. Dawangi sudah kau ceraikan dan sekarang menjadi milik Baginda. Kau pula membawanya lari. Dang Wangi adalah isteriku, Tuah. Aku boleh rujuk padanya dan kami boleh bersatu semula menjadi suami isteri yang sah. Langkah mayatku dulu, Tuah, sebelum kau berhak mengambil wangi dari sisi. Demi persahabatan kita, Jebat, jangan paksa aku melakukan sesuatu yang aku tak suka. Tapi kau suka menjilat kaki baginda raja demi namamu, Tuah. Dan ianya pantang bagi aku. Bagiku raja hanyalah seorang pemimpin negeri, tidak lebih dari itu. Jika dia berbuat kebaikan, taat aku turuti. Jika kezaliman, akan kusanggah sehingga mati. Bahasamu bahasa derhaka, Jebat. Pantang anak Melayu derhaka pada tuannya. Taat setia biar bertempat, Tuah. Kalau begitu, aku terpaksa mengambil Dang Wangi secara paksa. Ayo, ayo, Jebat. Bang Jebat, jangan gaduh, Bang. Kita juga yang membunuh hal sama sendiri. Biarlah Wangi menyerah diri. Tidak, Wangi. Demi nama dan maruahku. Menyerahkan kau tanpa tentangan aku Dayus. Biarlah aku ajar manusia yang taat membabi buta ini. Silakan, Tuah. Lantai ini sudah cukup luas untuk kita menari. Silakan. Fatimah. Wah, mana Cipa? Mau pergi mana? Mau berjumpa dengan Bang Tua. Ah, Tuan Hamba. Orang nak jumpa buah hati ke? Bukan sebab itulah. Ada benda yang hamba ingin bincang dengan Bang Tua mengenai Dang Wangi. Dang Wangi? Takkan Tuan Hamba tak tahu yang Dang Wangi sudah dihalau dari istana? Sebab itulah hamba ingin bincang dengan Bang Tua. Tapi Bang Tua tak ada di rumah. Dia ke mana? Abang... Ayah. Abang Tua, dia pergi cari tu Dang Wangi. Itu Sultan lah, sudah perintah dia cari dia loh. Apa cari sekalipun. Abang?
dekat dengan Bantua. Ingatlah anak-anakku, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Kehilangan sesuatu tidak berarti hilang segala-galanya. Dunia ini sangat luas dan Tuhan memberikan berbagai pilihan untuk kamu mengambilnya bagi diri kamu. Carilah ganti kepada sesuatu yang dipisahkan kepadamu. Kerana setiap yang patah akan tumbuh, setiap yang hilang akan berganti. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Mampulah jatuhku, malu tapi ku mahu cintamu. Diriku bukanlah bujangga yang bijak bernoda kata. Haruskah ku diam saja? Ku malu tapi ku mahu cintamu. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Mampulah jatuhku, malu tapi ku mahu cintamu. Diriku bukanlah bujangga yang bijak bernoda kata. Haruskah ku diam saja? Ku malu tapi ku mahu cintamu.